Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar SPM, oke, batch pertama dan kedua KSSM, oke, terutamanya pelajar-pelajar yang akan ambil SPM tahun 2021 ini, ya, berat ujian kamu, oke, menghadap tingkatan 4 dan tingkatan 5 dalam keadaan, oke, COVID-19 ini, oke, PKP terus 2 tahun sudah, oke, jadi eh apa kita teruskan usaha, jangan give up, oke, boleh belajar di sekolah, boleh juga belajar dari rumah kan, macam-macam platform sekarang untuk belajar, macam-macam ada, buku teks pun boleh download, boleh belajar dari YouTube kan, even dari TikTok pun ada, oke, ada cikgu-cikgu sejarah yang upload video-video sejarah, oke, melalui TikTok. Tapi kalau cikgu teruskan dengan YouTube lah, oke ya. Oke, jadi tanpa buang masa lagi kita sambung, oke, tajuk terakhir, oke, subtopik terakhir dalam bab 3, oke, yaitu 3.5, keunikan amalan demokrasi berparlimen di negara kita. Apa bezanya, oke, demokrasi berparlimen negara kita ini? Apa yang uniknya sebenarnya, oke, banding dengan negara-negara lain? Oke ya. Oke, jadi keunikan amalan demokrasi berparlimen di Malaysia ini kita dapat lihat dari 4 aspek lah, oke ya. Yaitu gabungan unsur tradisional dan modern, oke, dalam demokrasi kita. Kemudian kita ada mekanisme semak dan imbang, oke, kuasa budi bicara raja dan juga kerjasama politik. Ini yang uniknya inilah, oke, Malaysia punya amalan demokrasi. Oke, jadi kita tengok yang pertama dahulu, oke, gabungan unsur tradisional dan modern dalam pentadbiran. Oke, keunikan pemerintahan di Malaysia, oke, teradun, oke, tergabung, oke, antara unsur tradisional dengan modern. Yang tradisionalnya apa? Unsur tradisional terletak, oke, pada kedudukan raja sebagai warisan sosio-politik masyarakat Melayu di negara kita. And then unsur modern pula ialah demokrasi berparlimen berdasarkan model Westminster England. Apa itu Westminster England? Itu parlimen England. Oke ya. Oke, jadi kita tengok nih yang tradisional nih, raja, oke, sebagai warisan sosiopolitik. Oke, negara lain ada yang amalkan demokrasi, oke, tapi mereka tiada raja. Oke, dorang hapuskan sistem beraja. Oke, and then ada juga negara yang amalkan kedua-duanya. Oke, ada gabungan antara beraja dan juga ada juga demokrasi. Macam negara kita. Kalau yang sama dengan negara kita ya, contohnya macam England, oke, Thailand. Kalau di Asia Tenggara ini Thailand sajalah yang sama macam kita. Kalau macam Indonesia, tiada raja sudah. Oke, dulu orang ada raja. Filipina pun tiada raja sudah. Mereka amalkan demokrasi, oke, tapi tiada sistem beraja. Alright. And then kalau yang demokrasi berparlimen kita ni, sistem parlimen kita tiru daripada England. Sebetulnya kita kan dijajah oleh British kan, right? Jadi kombinasi raja berperlembagaan, okay, dan demokrasi berparlimen merupakan kaedah terbaik untuk mengimbangi amalan demokrasi dalam persekitaran sosiopolitik di negara kita yang mempunyai kepelbagaian bangsa, agama dan budaya. Perlu seimbang, okay, ya. So kalau negara yang ada raja berperlembagaan, lepas itu ada dan demokrasi berparlimen nih, memang negaranya aman, okay. Susah kita mau nampak rusuhan sana sini. Tapi kalau negara yang macam yang demokrasi berparlimen saja, macam Amerika apa semua itu kan, negara-negara orang ni, Indonesia pun paling dekat lah contohnya Indonesia kan, huru-hara kan, susah kan. Jadi parti politik ni ada yang menyokong, ada yang tidak menyokong. Jadi bila yang tidak menyokong ni, yang membangkang ni ramai, orang boleh buat rusuhan sana sini lah. Oke, kalau kita di Malaysia dan kalau huru-hara politik, kita masih ada raja, raja yang boleh mengambil alih pentadbiran negara. Tapi janganlah sampai macam itu kan. Kalau raja sudah terpaksa ambil alih pentadbiran negara, itu sangat huru-hara negara kita kan. Tapi di Malaysia ni kalau ada masalah politik dalam negara kita ni yang tidak dapat diselesaikan dengan cara yang baik, kita ada raja berperlembagaan. Kita ada yang di Pertuan Agong, right? Seterusnya, semak dan imbang, mekanisme semak dan imbang. Jadi pemerintahan beraja berperanan bagi mengimbangi pemerintahan demokrasi kerana raja berkecuali dalam hal politik dan dasar negara. Jadi raja ada bidang kuasanya masing-masing. Juga sudah cerita di video sebelum ni. Tapi raja tidak ada kaitan berkecuali dalam politik, ekonomi dan dasar negara. Politik, ekonomi, dasar negara ni diurus oleh siapa? Itu eksekutif lah. Jadi raja tidak campur tangan. Jadi kalaulah ada konflik politik di negara kita,
Jadi siapa yang menjadi orang tengah? Yang di Pertuan Agung lah. Oke, contohnya macam sebelum ini kan berlaku, Pakatan Harapan sudah menang. Uh, kita punya pilihan raya umum kan 2 hari dan membentuk kerajaan. Tapi berlaku konflik dalaman dalam Pakatan Harapan. Jadi ada berpecah belah. Pakatan itu terpecah. Dan membentuk satu pakatan baru yaitu Perikatan Nasional. Jadi berlakulah ketidakseimbangan politik. Siapa yang pihak mana yang patut membentuk kerajaan, Perikatan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Jadi tidak seimbang di situ. Jadi mau buat pilihan raya pun agak sukar sebab satu pandemik COVID-19 kan. Jadi untuk mengelakkan huru-hara ni takkan baru 2 tahun ni baru mau ulang balik pilihan raya kan, membazir ya, buang masa. Rakyat pun muak sudah. Jadi yang di Pertuan Agung panggil semua ahli parlimen, 222 ahli parlimen daripada kedua-dua pihak ni. Agung yang tentukan siapa yang layak menjadi Perdana Menteri, siapa yang layak membentuk kerajaan. Itu pertama kali berlaku dalam negara kita, dalam sejarah negara kita. Alright, and then mekanisme semak dan imbang juga berlaku melalui pengasingan kuasa. Yang sebelum ni cikgu cerita lah kan, video sebelum ni. Perundangan, eksekutif dan kehakiman. Badan perundangan beri peranan menggubal undang-undang yang akan dilaksanakan oleh eksekutif. Jadi bila ada kekeliruan, ada konflik apa, siapa yang menjadi orang tengahnya? Kehakiman lah kan. Jadi kalau ada masalah dalam eksekutif melaksanakan perundangan, jadi siapa yang menjadi orang tengah? Hakim di mahkamah, itu badan kehakiman. Alright, itu mekanisme semak dan imbang. Maksudnya check and balance lah. Maksudnya bila ada satu pihak ni buat masalah, ada satu pihak yang akan menyelesaikannya. Alright, seterusnya kita pergi kepada kuasa budi bicara raja. Secara umumnya kuasa budi bicara raja ialah kuasa yang boleh dilaksanakan oleh baginda tanpa mendengar atau menurut nasihat ketua kerajaan dalam perkara tertentu. Tapi dalam kebanyakannya perkara yang Pertuan Agung menerima nasihat daripada Perdana Menteri. Memang tugas Perdana Menteri adalah penasihat. Menasihati raja dalam pelbagai perkara. Tapi kuasa budi bicara ini tidak perlu dengar nasihat daripada Perdana Menteri. Jadi seterusnya Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan kuasa budi bicara kepada Yang di-Pertuan Agung. Ada memang tertulis dalam perlembagaan, diperuntukkan memang khas untuk Yang di-Pertuan Agung. Contohnya dalam soal pelantikan Ketua Kerajaan Persekutuan, yaitu Perdana Menteri. Macam sebelum inilah Yang di-Pertuan Agung yang menentukan siapa yang layak menjadi Perdana Menteri. Anwar Ibrahim atau Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin dipilih menjadi Perdana Menteri dan pihaknya membentuk kerajaan sampailah sekarang nih. Setakat video ini direkam 2021 Jun 2021. Perikatan Nasional masih lagi memegang tampuk pemerintahan negara. Masih lagi menjadi kerajaan. Pakatan Harapan pula menjadi pembangkang. Alright. And then raja dan Yang di-Pertuan Negeri mempunyai kuasa budi bicara melantik ketua kerajaan negeri, yaitu Menteri Besar dan Ketua Menteri. Kalau yang di-Pertuan Agung itu melantik Perdana Menteri lah. Kalau yang peringkat negeri raja atau sultan, dan juga yang di-Pertuan Negeri mempunyai kuasa budi bicara melantik ketua menteri dan juga menteri besar. Di peringkat negeri lah. Ada peringkat persekutuan, ada peringkat negeri. And then Yang di-Pertuan Agung juga mempunyai kuasa budi bicara untuk tidak memperkenankan permintaan pembubaran parlimen. Raja dan Yang di-Pertuan Negeri pula mempunyai kuasa budi bicara tidak memperkenankan pembubaran DUN macam sekarang. Kalau contohnya tiba-tiba berlaku konflik dalam politik negara. Sekejap lompat sana, sekejap lompat sini. Jadi mungkin Perdana Menteri request membuat permintaan untuk bubarkan parlimen. Mengundi semula. Raja Yang di-Pertuan Agung ada hak untuk menolak. Macam sebelum ni lah, tidak payah lagi bubar tak payah mengundi apa lagi semuanya ni. Tidak payah bubar parlimen. Biar Agung yang pilih siapa yang layak menjadi Perdana Menteri. Jadi itu kuasa budi bicara. Ada banyak lagi kuasa budi bicara Agung yang lain. Itu nanti kamu belajarlah di tingkatan 6. Kuasa Yang di-Pertuan Agung. Ini pun kita ada belajar juga yang sebelum ni kan, bab sebelum ni. Tapi tidaklah sedetail, tidak macam yang di tingkatan 6.
Banyak lagi ceritanya nih kalau cerita pasal yang Tuan Agung. Oke. And then seterusnya yang terakhir yaitu kerjasama politik. Oke, jadi di Malaysia nih, oke, kita memang amalkan kerjasama politik. Oke, ini politik perkongsian kuasa antara kaum. Oke, berdasarkan prinsip tolak ansur, perundingan dan pengorbanan bagi memastikan suara setiap kaum diwakili. Oke, kita Malaysia kita tahu kan, Malaysia adalah negara yang multiracial, pelbagai kaum. Oke ya. Jadi setiap kaum ini ada wakilnya sendiri. Oke, yang mewakili kaum masing-masing. Ada wakil rakyatnya lah setiap kaum kan. Jadi tidak boleh satu politik tuh, parti politik itu dikuasai oleh satu kaum saja, ataupun satu gabungan politik itu dikuasai oleh satu kaum saja. Jadi kalau berlaku begitu, dimonopoli oleh satu kaum saja, jadi kaum yang minoriti akan terpinggir. Tiada wakil mereka dalam politik. Jadi kita perlulah, contohnya macam kalau sebelum merdeka, parti perikatan kan, parti perikatan gabung UMNO yang Melayu, MCA Cina, MIC India. Jadi 3 kaum yang terbesar ini bergabung, ahli politiknya bergabung membentuk satu gabungan politik yang dikenali sebagai parti perikatan. Jadi masing-masing lah tolak ansur. Ini parti sini tempat ini majoriti Melayu. Wakilnya orang Melayu. Jadi orang Cina pun sokong juga, orang India pun sokong juga. Begitu ya sebaliknya. Yang wakil parti politik ini Cina. Jadi di situ majoriti Cina. Jadi yang Melayu India pun support juga kan, sokong juga. Jadi dia bertolak ansur. Dia bertolak ansur, bagi-bagi kuasa. Itu maksudnya bertolak ansur, perundingan dan pengorbanan. And then jadi gabungan parti politik ini boleh yang menang ini akan membentuk kerajaan dan berkongsi kuasa dalam pemerintahan negara kita. Tengoklah macam negara kita kan. Perdana Menteri mesti Melayu kan. Lepas tu kalau ada kementerian tu kan, contohlah kementerian kesehatan. Kalau menterinya Melayu, timbalannya mesti ada satu Cina, satu India. Kalau pendidikan juga, kalau menterinya Melayu, timbalannya mesti ada India, mesti ada Cina. Ataupun kalau menterinya Cina, dia punya timbalan mesti kaum-kaum lain. Ada juga Melayu, ada India. Jadi dia begitu perkongsian kuasa, itu dinamakan sebagai kerjasama politik. Kalau kita tengok dalam keadaan situasi kita sekarang inilah yang relevan lagi sekarang nih kan. Contoh macam Pakatan Harapan, dia ada partinya sendiri kan. Dia ada parti yang mewakili kaum. Ada parti yang mewakili kaum, ada parti pula yang tidak mewakili kaum. Semua kaum ada situ bercampur. Tapi at the end orang membentuk satu pakatan yang besar. Jadi dalam pakatan itu banyaklah kaum. Mungkin dalam satu pakatan itu ada 4-5 parti, dan semua kaum ada dalam itu. Tidak boleh pula parti Melayu melawan parti Cina. Ini parti Melayu semua bergabung. Dalam satu gabungan. Yang parti Cina semua bergabung dalam satu gabungan. Parti India bergabung dalam satu gabungan. Jadi macam tidak adil lah kan. Confirm lah yang parti yang Melayu Bumi Putra ini akan menang. Sebab kenapa? Mereka majoriti kan. Jadi tidak perkongsian kuasa di situ. Jadi bila parti politik bergerak mengikut kaum masing-masing, ini sangat bahaya kepada kepada perpaduan negara. Jadi tidak selamat sebenarnya kalau macam itu. Jadi memang perlu gabungan nih, untuk bentuk perpaduan. Jadi kalau kita tengok sejarahnya, 1954 Parti Perikatan, 1962 Parti Perikatan Sarawak, Parti Perikatan Sabah. And then pas 74 tukar kepada Barisan Nasional. And then Angkatan Perpaduan Ummah APU 1990. And then Barisan Alternatif 99. Ini geng-geng BN juga nih. 2008 bentuk Pakatan Rakyat. Ini diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. And then 2015 Pakatan Harapan. Menang pilihan raya yang diketuai oleh Dr. Mahathir dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. And then 2018 gabungan Parti Sarawak GPS dan juga gabungan Bersatu Sabah GBS. Ini parti-parti daripada pelbagai kaum di Sabah nih bergabung membentuk GBS. Di Sarawak pun macam tu. Di Sabah Sarawak ni ada banyak etnik dan ada partinya. Jadi mereka bergabunglah membentuk satu gabungan parti politik. Di Sarawak GPS, kalau di Sabah GBS. Bukan GBS geng bas sekolah tu kan. Ini gabungan Bersatu Sabah. Alright. Jadi kesimpulannya, di Malaysia
Oke, kita perlu paham, oke, demokrasi sebagai salah satu asas pemerintahan negara, oke ya. Dan Malaysia mengamalkan prinsip demokrasi dengan mengambil kira kepentingan nilai tempatan dan warisan budaya bangsa. Oke ya. Memanglah demokrasi juga kan. Kita pilih mana yang majority kan. Nah, tapi kalau yang dipilih oleh majority itu bertentangan dengan nilai tempatan dan warisan budaya bangsa kita, jadi kita tidak boleh ikut lah. Contoh lah. Oke. Kita nauzubillah min zalik kita. Ya. Contohlah tiba-tiba ahli parlimen, oke, 222 orang majority menyokong LGBT, okay, menyokong LGBTQ kan, okay, normalisasi LGBT di Malaysia, mau ikut budaya barat, okay. Walaupun kalau ikut dari sistem demokrasi, memang kita perlu ikut lah kan, demokrasi kan, ikut yang majority lah kan, tapi ia bertentangan dengan nilai tempatan, nilai warisan budaya bangsa kita, okay, bertentangan nilai agama kita, jadi kita tidak boleh ikut. Jadi kita demokrasi kita ikut, kita kena ambil kira, utamakan nilai tempatan dan warisan budaya bangsa kita. Oke ya, alright. Jadi demokrasi berparlimen asasnya juga memberi hak sama rata kepada setiap warga negara, dikawal dan diseimbangkan dengan kedaulatan raja berperlembagaan. Oke, bukannya apa bilang orang mau adil semuanya begini sama rata. Jadi dia masing-masing. Oke, dia balance, seimbang. Setiap kaum ada dia punya haknya masing yang tertakluk mengikut perlembagaan, dan kita tidak boleh persoalkan kenapa Melayu begini dapat, kenapa Bumi Putra dapat begini, kenapa Cina kami dapat begini. Kita kena ikut kepada perlembagaan. Dan di Malaysia, okay, setiap warga negara mendapat, okay, hak yang adil, okay, yang seadil-adilnya, okay, mengikut perlembagaan yang diketuai oleh siapa, yang dipelihara oleh siapa, yang di Pertuan Agong. In case lah kita punya eksekutif, kita punya kehakiman, kita punya perundangan sudah korup, korup maksudnya corrupted lah, rosak sudah, dipenuhi oleh manusia-manusia toksik di dalam pentadbiran negara. Jadi yang boleh menimbulkan huru-hara dan kekacauan dalam negara, jadi siapa yang check and balance? Yang di Pertuan Agong. Itu kelebihannya demokrasi di Malaysia, itu keunikannya. Tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk menjaga apa? Menjaga kesejahteraan dan keamanan dan kemajuan negara kita. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena bersyukurlah sistem pentadbiran negara kita ni sejak merdeka sampai sekarang telah berjaya memelihara keamanan negara kita. Raja berperlembagaan, demokrasi berparlimen, bergabung malato. Negara kita sentiasa aman dan terus maju ke hadapan. Alright, jadi itu saja. Jadi untuk bab 4 kita akan belajar tentang apa lagi satu kita mau belajar nih. Bab 4 kita akan belajar tentang latar belakang persekutuan. Jadi nanti bab 4 kita akan belajar tentang latar belakang kerajaan persekutuan. Sistem persekutuan. Apa maksudnya itu sistem persekutuan? Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye. Selamat mengulang kaji.